Cence dan tonton, mari. Sate kambing, sate hati, sate ayam, mari. Sate kambing, sate hati, sate ayam. Wahid Sate, suka duka seorang seniman. Siapa yang tidak kenal dengan pelakon yang diberi gelaran Sate ini? Beliau merupakan pelakon, pelawak dan penyanyi yang cukup popular ketika zaman kegemilangan perfilman Melayu pada waktu dulu. Wahid Sate atau nama sebenarnya Haji Abdul Wahid bin Haji Ahmad dilahirkan pada tahun 1930 di Indragiri, Sumatera, Indonesia. Seterusnya berpindah ke Singapura pada tahun 1935. Sejak berumur 16 tahun lagi, beliau telah menimba banyak pengalaman dan mengelilingi dunia dengan bekerja sebagai kelasi kapal di perairan laut dalam. Antara tugasannya semasa menjadi kelasi kapal ialah dia terpaksa menyelam dan membuka tali bukat yang terbelit pada kipas ketika berlayar sehingga menyebabkan telinga kirinya sudah tidak boleh dengar lagi. Ketika itu, jika tidak berlayar, Wahid menyumbangkan suara dan bermain alat muzik dengan pancaragam Sri Pemuda Harmonian Party. Aku sudah jawabkan pertanyaan kamu. Kau sekarang mesti jawab soalan aku. Soalanku, wahai Pak Anjang akal panjang, berapakah tingginya dari sini ke bulan? Menceritakan pengalamannya waktu pertama kali menjejakkan kaki dalam bidang seni perfilman, beliau menyatakan dia dan temannya pergi ke studio KT Chris di Singapura untuk melihat suasana di sana dan dapat bekerja sebagai tukang cat. Sewaktu bekerja sebagai tukang cat di studio terbabit, beliau telah ditawarkan untuk menjadi pelakon tambahan dalam filem Pertaruhan pada tahun 1940. Tawaran ini diberikan kerana pengarahnya ketika itu, L. Krishnan, telah mengesan kelebihan yang ada pada dirinya di mana dia dilihat mempunyai sifat humor dan suka berlawak. Akhirnya diberikan tugasan dan percubaan berlakon dengan wang pendahuluan sebanyak RM400. Beliau mempunyai kebolehan yang luar biasa di mana mampu untuk meniru suara haiwan seperti ayam, kambing dan burung. Habis suara kambing, nek, nek. Habis suara bahasa ayam tu, pak 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 pak. Burung pula ke. Kelebihannya itu digunakan oleh pengarah untuk digunakan sebagai latar belakang bagi sesebuah filem. Apabila pihak KT Chris mula percaya dengan bakatnya, beliau akhirnya diangkat menjadi resident artis dengan gaji bulanan sebanyak RM600. Beliau yang terkenal dengan gelaran Wahid Sate itu pernah menyatakan bahawa gelaran nama Sate tersebut diberikan oleh pemilik pertubuhan KT Chris iaitu Lok Wan Tho. Kisahnya bermula semasa filem Pontianak lakonannya bersama Maria Manado yang ditayangkan pada tahun 1957 telah mendapat kutipan pecah panggung. Dalam filem tersebut, Pak Wahid memegang watak sebagai penjual sate yang diganggu Pontianak. Hasil lakonannya yang begitu mantap telah menaikkan namanya sehinggalah majikannya Lok Wan Tho telah meminta nama beliau ditukar kepada Wahid Sate. Halo? Hello? Kau nama siapa? Sate. Sate? Sungguh lucu nama kau ya? Pada mulanya, beliau enggan menukar nama kepada Wahid Sate. Ini kerana beliau menyatakan bahawa nama ayahnya bukan Sate. Setelah dibujuk oleh majikannya dan diberikan RM2000, barulah beliau bersetuju untuk menggunakan gelaran Wahid Sate sebagai nama komersialnya dalam dunia filem. Majikannya berpendapat oleh kerana wataknya dalam filem Pontianak itu sangat diingati orang, jadi gelaran Sate tersebut harus dikekalkan. Selain itu, pada waktu itu filem Pontianak telah berjaya mengalahkan filem-filem Hollywood iaitu Delilah dan Samson yang ditayangkan serentak seluruh Malaya dan bertahan selama 3 bulan 12 hari di panggung KT. Sate kambing, sate ayam. Beliau menyatakan bahawa disebabkan filem itu, pelbagai cerita pelik mula timbul dan tersebarnya. Kisah-kisah yang menakutkan apabila orang ramai sering ternampak kelibat Pontianak di Singapura. Ditambah lagi, ada kisah yang menyatakan seorang wanita telah melahirkan anak dalam panggung wayang dan dalam teksi selepas menonton filem tersebut.
Pak Wahid menyatakan antara pengalamannya yang paling menarik sepanjang tayangan filem Pontianak itu, beliau pernah membakar kemenyan dan membuatkan orang yang sudah membeli tiket untuk menonton filem itu takut dan cabut lari. Sewaktu zaman mudanya, dia menyatakan pernah digoda oleh banyak gadis cantik, sehingga kan waktu pergi ke Bintulu Sarawak, ada seorang gadis yang telah menawarkan diri untuk berkahwin dengannya. Namun, beliau dapat mengelak daripada didekati wanita tersebut. Sepanjang perlibatannya menjadi pelakon filem di KT Keris, Pak Wahid banyak membintangi filem-filem bercorak lawak jenaka sehingga digelar Jerry Lewis Melaya. Beliau juga hampir-hampir pergi ke Hollywood untuk berjumpa dengan Jerry Lewis dan Dean Martin kerana ada permohonan mahukan satu bintang filem Melayu di sana. Namun, kerana produsernya meninggal pada waktu itu, pertemuan tersebut terpaksa dibatalkan. Selain berlakon, Wahid juga berbakat sebagai seorang pelukis dan penyanyi serta pernah mencipta lagu untuk M. Ishak dan Ahmad Jaiz. Beliau juga ada mengarang sebuah lagu yang cukup popular ketika itu bertajuk Sumpah Setia untuk rakaman Ahmad Jaiz dan The Antarctic di tahun 1967. Antara lagu hasil nyanyiannya adalah Selamat Tinggal pada tahun 1967 yang diiringi oleh The Blue Beats. Selamat tinggal. Beliau banyak membintangi filem-filem tempatan dengan memegang watak utama di dalam filem. Di antara filem-filem popular lakonannya adalah Badang, Pak Pandir Moden, Puteri Gunung Ledang, Naga Tasik Cini, Cik Mamat Parang Tumpul dan banyak lagi. Antara pengalaman yang suka dilupakan sepanjang bergelar anak sini adalah dalam filem Badang. Sewaktu penggambaran filem itu, jarinya telah termasuk selumbar yang panjang. Sewaktu ingin menolak pokok sehingga kan selumbar tersebut terpaksa dipotong menggunakan gergaji kecil. Beliau telah dimasukkan ke hospital selama 1 malam dan keesokan paginya beliau meneruskan penggambaran filem Badang semula. Dalam babak yang melibatkan Wahid dikehendaki melawan gajah pula merupakan pengalaman yang paling menakutkan. Semasa babak berkenaan dijalankan, gajah tersebut telah dibawa masuk ke dalam studio dan tiba-tiba ia menderum apabila terkena lampu cahaya studio. Wahid pun terpaksa berhadapan dengan gajah tersebut dengan langkahnya perlahan-lahan sambil mulutnya terkumat-kamit membaca ayat perlindungan diri. Bila sahaja Wahid sampai ke tempat gajah itu, gajah tersebut terus menjilat kaki Wahid dan tiba-tiba ia membelit dengan belalainya ke pinggang Wahid. Dengan pertolongan pekerja studio, barulah Wahid dilepaskan dari belalah gajah berkenaan. Seterusnya, dalam babak yang melibatkan makan muntah gergasi pula, muntah yang digunakan adalah merupakan kuah dalca yang dibeli di Changi beserta prata dan 8 batang roti. Apabila habis sahaja babak yang melibatkan makan muntah itu, pekerja filem pun naik ke atas lori dan makan roti tadi bersama kuah prata. Perkara yang paling mengejutkan beliau dalam filem Badang adalah apabila mengetahui sungai yang dijadikan lokasi filem Badang itu mempunyai buaya di dalamnya. Itu pun beliau dapat tahu setelah habis penggambaran filem dibuat. Beliau dilihat masih aktif dalam membintangi filem-filem tempatan hingga ke hari ini, di mana pada tahun 2004 beliau telah diberikan tawaran berlakon dalam filem Pontianak Harum Sundal Malam arahan pengarah Suhaimi Baba yang memegang watak sebagai pembesar istana. Seterusnya, pada tahun berikutnya beliau sekali lagi diberikan tawaran berlakon bersama legenda pelawak nombor 1 Malaysia, iaitu dalam filem Senario XX pada tahun 2005 dengan memegang watak sebagai Tok Ketua. Yang sebenarnya ini sarung jemalah. Hei, kau ni tak ada kerja lain ke? Asal benda yang pelik-pelik, kau katakan tahayul. Sepanjang pembabitannya dalam industri perfilman, beliau telah memenangi beberapa anugerah khas seperti anugerah Oscar Black Gold bagi kategori pelakon lelaki terbaik di Pesta Filem Asia di Manila pada tahun 1963. Pelawak terbaik dalam Pesta Filem Asia di Taiwan pada 1966 dan anugerah Perdana Emas oleh Mediacorp dalam acara Pesta Perdana 2007.
Pak Wahid yang pernah pergi menunaikan ibadat fardu haji pada tahun 1986 bersama isterinya Hajah Aminah Muhammad Talib telah membuat perkongsian pengalaman hidupnya sebagai anak seni dalam buku Ceria Bersama S. Samsudin dan Wahid Sati pada bulan Mac 2019 yang lepas. Bapa kepada 6 orang anak ini berharap penerbitan buku tersebut akan dapat meninggalkan sedikit catatan untuk dikenang peminat yang masih menghargai bakat seni mereka sehingga ke hari ini. Beliau yang merupakan sahabat karib S. Samsudin itu mengakui sedih apabila melihat ramai rakan-rakan seperjuangannya yang telah pergi terlebih dahulu tidak dapat diabadikan kisah mereka berupa catatan khas untuk dibukukan sebagai tatapan untuk generasi akan datang. Beliau berharap agar penghasilan buku itu akan menjadi pemangkin bagi menghargai insan seni yang lain pernah berjasa dalam industri perfilman negara. Apabila melihat saja nama kenalan rakan-rakannya yang terpahat di Finas, beliau sangat sedih dan berpesan, janganlah dilupakan perjuangan seni mereka itu. Bagi yang masih ada, kenanglah jasa mereka ketika hayat di kandung badan. Beliau turut menyatakan bahawa sebagai anak seni tidak banyak dapat dititipkan, melainkan secebis kisah untuk dikenang dan diabadikan. Beliau yang ketika ini berumur 90 tahun masih mempunyai ingatan yang kuat dan sihat tubuh badan. Antara petua yang diamalkannya ialah memperbanyakkan amalan zikir harian dan tidak membebankan diri dengan masalah. Pak Wahid kini tinggal bersama anak keduanya iaitu Hafizah dan mempunyai 16 orang cucu. Semoga Pak Wahid diberikan kekuatan dan kesihatan yang berpanjangan bersama keluarga tersayang. Amin. Pada satu pagi lagi pasang sumbi, pasang cukup rapi, bolehlah makan ubi. Waktu hari panas, sumbi suka lepas, uak susah napas, cakap sasri sesat. Pada satu petang, lagi sumbi pasang, pasang sangat kencang sampai mulut tertengkang. Beli sumbi baru, pakai 7 paku, boleh gigit batu, baru senang hatiku. Waktu yang ada namanya